Baik. Cobaan 1 2. Cobaan 1 2 3. Baik, malam ni kita Jauhar Marhub kan? Hah? Ada 50? Tak bawa. Ada kitab hadis 40 pinjam. Hadis 26. Okey. Okey dah. Hadis 26. 27 Yalah 27 lah. Baik, kita buka majlis dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadarat Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabul ridwan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman daripada ilmu di kalangan kamu akan beberapa darajat. Alhamdulillah. Hormati tuan imam kita, lupa juga tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, setiausaha bendahari, jawatankuasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini insya-Allah untuk kita sambung kitab hadis hadis 40, hadis arba'in, hadis yang ke-27. Masya-Allah, 27 dah tuan-tuan. Hadis as-sabi' wa ashrun. Hadis yang ke-7 dan 20, maksudnya 27. Keluar. Okey. Dah dekatkan zoom dah. Baik, hadis terima daripada Nawas ibni Sim'an. Nawas ibni Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsi wa qarihta ayyat tali'a alaihin nas. Wa qarita ayat tali'a alaihi nas. Rawahul Muslim. Wa an Rabidah ibni Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri. Ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am. Qala istafti qalbak.
Al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi qalbu. Wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Wa in aftaka an-nas wa aftauka. Wa in aftaka an-nas wa aftauka. Hadisun hasan. Rawaina anhu fi musnadi al-imamaini Ahmad ibn Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Atau kama qala Rasulullah SAW. Baik, apakah makna daripada hadis ini tuan-tuan? Hadis 27. Hadis ini terima daripada Nawas ibni Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ia, al-birru husnul khuluq. Al-birru, kebaikan itu adalah bagus akhlak. Kebaikan itu adalah bagus akhlak. Akhlak yang baguslah maksudnya. Wal ismu ma haka bin nafsi. Dan bermula dosa itu sesuatu yang tergetar fi nafsik, dalam diri kau. Sesuatu yang tergetar ataupun menggegarkan kita lah, menggoyangkan kita dalam diri kau. Okey, keluar suara tak? Tak jumpa pula. Masya Allah. Wa qarihta ayyat tadila alaihin nas. Wa qarihta, dan engkau benci bahawa dilihat oleh manusia kepadanya. Dan engkau benci bahawa dilihat oleh manusia kepadanya. Maknanya apabila seorang tadi melakukan pekerjaan tadi, jadi dia malu ataupun dia benci orang melihat akan pekerjaan buruk yang dia lakukan. Pekerjaan buruk yang dia lakukan. Okey? Itu dikatakan sebagai dosa. Al-ismu ma haka bin nafsi wa qarihta ayat tali alaihi nas. Dosa itu ialah sesuatu yang menggetarkan dalam jiwa engkau, dan kau benci bahawa manusia memandang ataupun melihat apa yang kamu kerjakan atau kita kerjakan. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Masya-Allah. Kemudian wa an Rabidah bin Ma'bad, dan daripada Rabidah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu pula, qala, berkata ia, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ia, jikta tasalu anil birri. Nabi kata, jikta, engkau datang, tasalu, engkau bertanya, anil birri, tentang kebajikan. Jikta tasalu anil birri, engkau datang, kau nak tanya tentang masalah kebaikan. Qultu, maka aku menjawab, na'am, ya. Qala, maka Nabi SAW pun bersabda, istafti qalbak. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati engkau. Mintalah fatwa kepada hati engkau. Al-birru matma'anna ilaihi nafsu. Bermula kebajikan itu ialah sesuatu yang menjadikan jiwa kita tenang. Sesuatu yang menjadikan jiwa kita tenang ataupun jiwa kita tenteram. Wa tma'anna ilaihi qalba, dan hati juga tenang. Jiwa tenang, hati tenang, tenteram. Wal ismu ma haka fi nafsi, sedangkan dosa pula sesuatu yang menggetarkan jiwa kita lah. Hati atau jiwa kita tergetar, bergetarlah, cemas, bila kita cemas, bila suatu dosa yang kita lakukan. Wa taraddada fi nafsi, dan pulang pergi, taraddud, pulang pergi dalam kita punya dada, fi sadri, dada. Dada juga di sini boleh juga bermakna dengan hati. Boleh? Boleh. Kemudian wa in aftakan nas wa aftuka, dan jikalau wa in aftaka, sekalipun, ini bukan makna jikalau, tapi
in lil ghayah. Lil ghayah maksudnya sekalipun manusia berfatwa kepada engkau dan mereka telah berfatwa dengan menyalahi apa yang kamu katakan. Wa in aftakan nas wa aftuka. Sekalipun manusia mengeluarkan fatwa terhadap masalah tadi dan fatwa tadi menyalahi dengan apa yang pada pendirian kamu, pada pendirian kita. Okey. Hadis hasan, hadis ni adalah hadis hasan. Rawainahu fi musnadil imamaini Ahmad ibn Hanbal. Kami riwayatkan daripada musnad dua orang imam, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ad-Darimi dengan bi isnad hasan, dengan sanad yang bagus, Boleh tuan-tuan faham? Boleh. Itu secara imbas, secara kasar akan makna hadis ini. Baik. Kita lihat pada syarahan hadis. Pada hadis ini pada hakikatnya adalah satu, iaitu satu makna dan pengertian. Yang pertama diriwayatkan daripada An-Nawas bin Sim'an dan yang kedua diriwayatkan daripada Wabisat bin Ma'bad. Okey. Cuma bezanya lafaz Nawas ni agak pendek. Berbeza dengan lafaz daripada Wabisah bin Ma'bad ni agak panjang sikit. Akan tetapi pengertian je, maksudnya sama je, lebih kurang macam itulah. Nak beritahu pada kita tentang kebajikan itu ialah apa saja benda yang baik kita dah katakan sebagai kebajikan. Kemudian nak nyatakan pada kita juga hati kita boleh menjadi fatwa. Hati kita boleh memutuskan suatu perkara. Kalau seandainya kita pulang pergi teradud sama ada nak buat ataupun tak nak buat. Macam tu. Baik, An-Nawas tidak banyak meriwayatkan hadis. Dia ni tinggal di Madinah selama setahun. Dalam masa setahun katanya dia terlampau rindu ke kampung halamannya. Tetapi oleh kerana perasaan cinta pada ilmu dan ingin mengetahui masalah agama dengan lebih mendalam, jadi dia tinggal selama itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tinggal di Madinah selama setahun. Selama setahun lah dia tinggal di Madinah. Kerana itu dia selalu berpeluang mendengar jawapan kemusykilan agama yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, An-Nawas ni dia suka duduk majlis ilmu. Macam tuan-tuan lah suka duduk majlis ilmu kan? Itu satu benda yang baiklah. Kadang-kadang tuan-tuan dalam ilmu, kadang-kadang kita tak bertanya pun tapi orang lain bertanya. Bila orang lain bertanya dan kita mendengar jawapan daripada guru, tidak semena-mena kita pun bertambah ilmu kita lah, hasil daripada pertanyaan orang lain. Jadi kalau kita hanya duduk di rumah saja, tidak ada apa benda kita dapat lah. Berbanding dengan orang yang hadir dalam majlis ilmu tuan-tuan. Itu kelebihannya. Baik, hadis ini mengandungi nilai akhlak atau budi pekerti yang menjadi ukuran hidup seorang yang beragama. Dari ukuran ini dapat diketahui tentang nilai kebaikan, sebab kebaikan berarti keelokan budi pekerti. Sebab kebaikan berarti antaranya ialah keelokan budi pekerti. Kan disebut dalam hadis itu, Nabi kata al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu ialah bagus akhlak. Kebaikan itu ialah bagus akhlak. So maknanya, adakah bagus akhlak saja kebaikan? Tidak kan? Kebaikan ni sebenarnya banyak. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebajikan tu ialah kamu memalingkan muka ke timur dan ke barat. Tetapi kebajikan tu antaranya ialah kamu beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, kemudian melakukan ketaatan, mendirikan solat, berpuasa, menghubungkan silaturahim dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya cabang-cabang kebaikan ni, insya-Allah.
Kemudian kita lihat perkara kebaikan dan dosa. Kebaikan itu ialah elok budi pekerti. Dalam hadis ini tuan-tuan, Rasulullah SAW menerangkan secara ringkas apa yang dikatakan sebagai al-birru dan juga al-ismu, dosa. Kebaikan itu ialah elok ataupun bagus budi pekerti atau tata tertib yang sopan, dan ini bermakna kebaikan itu ialah kebaikan budi pekerti. Nampak? Kebaikan ataupun kebajikan menurut istilah agama digunakan untuk dua pengertian. Pertama, kebaikan ataupun kebajikan yang digunakan untuk sesama manusia dan dikhususkan pengertian kepada dua ibu bapa, dan banyak juga digunakan untuk sekalian makhluk secara umum. Jadi yang dinamakan kebaikan atau kebajikan itu ialah berbuat sesuatu yang baik pada sekalian makhluk. Apa saja bentuk kebaikan yang kita buat, membantu orang, menolong orang dan sebagainya kan, menghubungkan silaturahim, buang duri kat jalan dan sebagainya. Ini semua dikatakan sebagai kebaikan. Bersifat sabar, bersifat zuhud, bersifat tawakal dan sebagainya, ini semua kebaikan. Al-birru namanya. Al-birru. Yang kedua, keelokan kebajikan. Satu kebaikan kebajikan. Yang kedua, keelokan kebajikan. Dalam arti kata melaksanakan segala amal taat sama ada zahir maupun yang batin sejajar dan sesuai dengan petunjuk Quran. Iaitu yang pertama, taat pada zahir. Mana dia katakan sebagai taat pada zahir? Membelanjakan harta menurut yang Allah Ta'ala redha, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menyempurnakan janji, kesabaran menapi segala dugaan, seperti kesakitan dan juga kesusahan. Ini dikatakan taat pada zahir. Kemudian taat pada batin, antaranya ialah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada segala kitab-kitab dan juga para rasul. Jadi tuan-tuan, kedua macam kebaikan ini dinamakan sebagai ketaatan. Kedua-dua kebaikan ini dinamakan sebagai ketaatan. Kebaikan menurut Rasulullah SAW ialah keelokan budi pekerti. Jadi keelokan budi pekerti tiada lain dari mengerjakan sesuatu yang ditentu atau disukai atau sesuai dengan ibadah dan fikiran, tetapi tiada pertentangan dengan petunjuk agama. Ibnu Umar pernah berkata, al-birru syai'un hayyinun. Al-birru syai'un hayyinun, wajhun talaqun wa kalamun layyinun. Kebaikan itu mudah. Antaranya ialah muka yang berseri dan kalam yang lemah lembut. Muka yang berseri kan, dan juga kalam yang lemah lembut. Cakap tak kasar kan, cakap tak menyindir. Kemudian muka pun suka tersenyum kan. Jumpa orang tersenyum, jumpa orang tersenyum. Orang marah pun senyum juga. Orang marah pun senyum juga. Betul tak kan? Senyum je. Tapi jangan terlampau lebih senyum. Nanti orang kata ada makna tu kan. Ada makna, ada udang balik min. Lampau warna senyum, betul tak? Okey. Senyum pandang pula perempuan pula. Lebih pula senyum kan. Itu ada makna lah tu. Laki pandang perempuan, perempuan laki kan. Ini ada makna lah disebut udang, ada udang balik mi. Baik. Jadi daripada sini, daripada kata-kata tadi, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa qarihta ayyatan alaihi. Jadi dalam hadis ini nak cerita dua benda ya sebenarnya. Pertama al-birru, yang kedua wal ismu. Pertama kebajikan, yang kedua dosa. Okey. Kemudian Nabi kata kebajikan itu ialah bagus akhlak. Cuma persoalannya, adakah bagus akhlak itu semata-mata kebaikan? Adakah benda lain tak termasuk kebaikan juga? Jawapannya adalah tidak. Kebaikan tu banyak. Kan disebut dalam syariat sendiri. Antaranya ialah taat pada zahir dan juga taat pada taat batin. Sabar dalam suatu perkara musibah yang kena pada kita.
kelaparan, kesakitan, kesempitan hidup, kemiskinan, penyakit, sakit yang berpanjangan dan sebagainya. Ini merupakan salah satu daripada kebaikan juga, kebajikan, tetapi dengan syarat kita sabarlah di atas apa yang berlaku tadi. Baik, kemudian taat pada batin pula, seperti keimanan kepada Allah Ta'ala, kepada malaikatnya, segala kitab dan juga rasul-rasulnya. Jadi maknanya al-birru tu macam-macam lah. Kalau dalam Quran tu kata laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Kan? Dan seterusnya lah, ayat tu panjang lah kena laisal birru tu. Bukanlah kebaikan tu hanya kita memandang ke timur dan ke barat saja. Kebaikan tu antaranya ialah beriman dengan Allah Ta'ala, dengan para malaikat, kemudian sabar di atas segala musibah yang berlaku, kemudian memaafkan kesalahan manusia, kemudian menyambungkan silaturahim. Itu semua tuan pun termasuk dalam kumpulan kebaikan ataupun kebajikan. Kemudian kebajikan tadi dia kata satu kebaikan, satu keelokan. Satu kebaikan dan satu keelokan. Kalau kebaikan itu ialah digunakan untuk manusia, yang dikhususkan pengertian seperti taat apa dan sebagainya. Kemudian kebajikan tu pula jangan hanya semata-mata kebajikan, naklah kita perelokkan lagi kebaikan tu. Contoh kalau taat pada bapa tu bukan hanya sekadar taat pada bapa, kita memperbaguskan lagi ketaatan tadi. Okey, kalau solat bukan hanya sekadar solat, kita memperbaguskan solat tu pula. Okey. Kemudian memaafkan kesalahan manusia, wal afina 'anil nas. Kita bukan hanya sekadar memaafkan kesalahan manusia, malah memperbaguskan pula, kan, memaafkan tadi. Kemudian menyambung keserahim. Menyambung keserahim satu benda yang baik. Jadi jangan hanya sekadar menyambung, malahan kita memperbaiki lagi, memperbaguskan lagi, kan? Memperbaguskan lagi menyambung silaturahim tersebut. Barulah cantik ibadah kita tadi ni. Barulah cantik. Kalau tak cantiklah. Sebab ramai juga menyambung silaturahim, kan? Tapi menyambung begitu je lah. Jadi kalau boleh jangan hanya sekadar menyambung, melebihi daripada itu lagi lah. Macam tu. Baik, kemudian dosa itu getaran dalam Islam. Getaran kan disebut dalam hadis tadi. Wal ismu mahaka fi nafsik wa qarihta ayyatalil alaihi. Dosa itu sesuatu yang menggetarkan jiwa dan kau benci bahawa manusia melihat keburukan yang kamu lakukan. Keburukan yang kita lakukan, kita tak suka. Betul tak? Dahlah kita buat benda tak elok, lepas tu orang pula nampak kita buat benda tak elok, kita suka tak macam tu? Tak suka biasanya. Ada juga separuh orang dia tak kisah pun. Kau nak tengok, tengoklah, dia kata, tak ada masalah. Separuh manusia ni dia tak suka orang lain tengok keburukan yang dia buat tadi, dan dia malu. Dia malu. Biasalah kalau kita buat benda tak elok, orang nak pandang, kita malu tak tuan-tuan? Malulah, perasaan malu akan ada. Itu sebabnya kita tak suka kalau orang tengok keburukan kita. Baik. Sebagaimana yang terangkan bahawa kebaikan itu ialah keelokan budi pekerti, maka siapa saja yang berbuat kebaikan berarti buat sesuatu yang baik, sama dalam hubungannya dengan Allah Ta'ala maupun hubungan dengan manusia. Yang demikian tuan-tuan, tiada sesuatu yang meragukan atau yang mengganggu fikiran dan hatinya. Keadaan ini tuan-tuan tiadalah terdapat pada orang yang berbuat sesuatu yang tidak baik, iaitu yang salah atau yang berdosa. Kerana perbuatan ini menyebabkan fikiran dan hati orang mengerjakannya serba salah, gelisah dan juga takut-takut. Betul lah. Siapa yang buat kesalahan, biasanya dia akan takut-takut, dia akan cemas, cemas. Kalau ada orang nampak ke, ataupun terbongkar dia punya rahsia tadi, ataupun contohlah
seorang pesalah yang OKT kan, seorang OKT yang disoal siasat oleh polis kan. Seorang OKT yang disiasat oleh polis lah. Direman ya, istilah kita reman. Jadi soal siasat kan, betul tak orang ni buat, betul ke tak buat. Jadi orang yang buat, dia akan rasa cemas lah. Kalau orang tak buat, dia tak ada rasa cemas apa-apa, dia relax je, tak masalah. Tuan nak tanya, tanyalah. Memang dia tak buat kan, memang dia tak ada ambil bodoh tu dah. Tapi kalau orang tu memang dia ambil, kemudian kena tangkap pula, kena pula siasat, sudah tentu dia akan comel lah je tu. Comel, gelisah kan. Dia takut nanti dia akan di penjara, masuk penjara dan sebagainya. Dia takutlah. Malulah kalau duduk penjara tu kan boring duduk penjara tu. Tapi dalam penjara ada juga kojo-kojo yang dibuat oleh orang yang duduk dalam penjara. Banduan tu ada juga kojo bertukang dia dalam penjara tu ada. Tapi boring lah duduk dalam tu. Lelip mengkongkau tu. Tak ada kau muka lain. Dia tengok kawan satu sel kan, satu sel dengan dia. Balik mengkongkau. Tak ada kau muka lain. Ataupun mungkin dia satu sel dengan orang yang akan menjalani hukuman mati, kena gantung. Dia pun comel juga tu, takut dia pun nanti akan kena gantung juga. Dia tengok kawan itu dah kena bawa, nak dibawa untuk ditali gantung, dia pun kan berdobar-dobar jugalah, takut dia pun akan kena tarik sekali masuk ke tali gantung juga. Macam itulah tuan-tuan keadaan seseorang pesalah ataupun orang yang bersalah yang telah melakukan sesuatu kesalahan. Itu kat dunia tuan-tuan, kat dunia kan. Besok akhirat tu tak tahulah macam mana pula. Orang yang bersalah dalam dunia disoal siasat oleh pihak berkuasa kan, kemudian berjaya pula kan, orang pihak berkuasa berjaya membuktikan bahawa orang itu bersalah, kemudian dijatuhkan hukuman dan sebagainya. Sudah tentu dia akan merasa gelisah, berdebar-debar, comel dan sebagainya. Okey. Jadi dunia akhirat besok, pada masa esok macam itulah agak lebih kurang, kemungkinan lebih teruk lagi lah. Masya-Allah. Kerana semua rahsia-rahsia manusia akan terbongkar ataupun terbuka. Macam tu. Kalau kat dunia ni hanya kadang-kadang tertentu saja. Itu pun kadang-kadang ada rakam CCTV ataupun ada saksi-saksi yang melihat kejadian tadi. Tapi kat akhirat besok macam mana pula keadaan dia? Para malaikat pula kan, kemudian buku amalan pula akan dibuka. Dia tengok, dibentangkan di hadapan pesalah ataupun manusia tadi yang diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi sudah tentu masing-masing comel lah. Tengok pula buku tu banyak yang merah je, tuan-tuan. Kalau banyak yang biru je, okey jugalah. Ini merah je. Jadi kalau merah ni, dia pun terfikir dalam hatinya, ni confirm ni aku neraka ni, tuan-tuan. Tak ada peluang masuk syurga ni dah. Merah je semua. Masya Allah, tuan-tuan. Itulah keadaan cemas. Cemas manusia ketika berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Abu Darda berkata, al khairu fi tama'ninah. Al khairu fi tama'ninah wa syarru fi raibah. Kebaikan itu di dalam ketenteraman dan kejahatan itu di dalam keraguan. Dan Nabi SAW dalam hadis tersebut telah menerangkan sesuatu menyebabkan hal itu, iaitu dosa itu apa yang tergetar dalam diri engkau, dan kau benci akan dilihat manusia kepada sesuatu yang berdosa itu. Nampak tak? Ni nak cerita tentang dosa tadi. Kebajikan dah cerita tadi dah. Ni dosa pula. Dosa sesuatu yang menggetarkan jiwa kita. Dan Nabi kata tadi sesuatu yang kalau kita buat tu kan, kita benci orang nampak. Kita benci orang nampak kita apa yang kita lakukan tadi. Baik. Memang benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini. Atau itu
Kerana seorang yang berbuat satu kesalahan atau sesuatu yang haram, merasa dirinya satu perasaan yang tidak menyenangkan sehingga dadanya berdebar-debar. Dada berdebar-debar, hatinya menggeletar. Kecemasan atau ketakutan atau kebimbangan, tak suka diketahui atau dilihat ataupun diceritakan orang lain tentang halnya. Sebagai contoh, tuan-tuan, orang mengambil atau memakan atau menyimpan harta orang yang tidak setahunya, atau menggunakan satu barang yang diamanahkan kepadanya untuk menyimpannya sahaja, atau seperti orang yang sedang berkhalwat, bersepi-sepi, bersunyi-sunyi antara lelaki dengan perempuan yang bukan muhrim secara haram di tempat yang sunyi, atau orang yang sedang mengatur satu perbuatan jahat, satu perbuatan hajat atau jahat pada orang lain. Sekalian mereka yang tersebut adalah dalam keadaan menggelisahkan, takut diketahui oleh orang lain tentang hal mereka, kerana mereka melakukan benda yang salah dan berdosa. Nampak? Benda yang salah dan berdosa, tentulah takut. Comel kan? Macam tu. Orang yang tengah berhalwat, bersunyi-sunyian antara lelaki-lelaki perempuan tempat sunyi, dia pun walaupun tengah berhalwat pun, dia pun pandang kiri kanan, depan belakang, takut nanti ada pencerah maksiat datang. Pencerah maksiat datang nak tangkap dia. Dia pun comel tu. Ataupun mungkin ada polis berhati kan, tu dia takut tu. Jadi kalau nak buat tempat benda tak elok, dia pun akan pergi tempat dia jauh kan, tempat sunyi-sunyi macam tu. Macam tu. Kalau tempat ramai-ramai kan orang nampak. Ataupun seseorang yang dititipkan barang amanah. Ada seorang meletakkan satu barang amanah pada dia. Kau jangan pakai benda ni, kau simpan je, simpan, balik nanti dia ambil balik. Tapi orang yang tidak amanah tadi, dia gunakan barang tadi. Bila gunakan barang, lepas tu rosak pula barang tadi. Bila tuan ni balik, dia kata, belum tanya tu dah. Dia dah comel dah. Tuan ni belum tanya dah barang ni mana. Belum tanya, tapi orang lelaki yang menyalahgunakan barang tadi, dia pun dah mula comel kan. Silap-silap dia mungkin kau dah tumbuk ni kata. Sebab orang yang menugaskan untuk menyimpan barang tadi kan, orang yang tugaskan untuk menyimpan barang sepatutnya disimpan saja, bukan digunakan. Yang dia pergi gunakan, bawa kelu-kili buat apa? Contohlah kereta kan, kereta. Orang amanahkan seseorang itu untuk kata kereta ni simpan, kau jangan pakai, balik. So dia balik, dia ambil balik. Yang tukang menyimpan barang tadi pun, mula dia tak kisahlah kereta tadi. Tapi dah mau kelamaan, dia pun rasa nak bawa je kereta ni, nampak macam sedap lah kereta ni. Contohnya kereta Merc lah, BMW. Dia tak ada kereta BMW, dia pun nak cubalah pakai. Pakai tak macam mana, accident. Dah accident, dah orang kata dah gebeh gitu tu, dah gebeh istilah kita kan. Jadi tak lama tu tuan ni pun balik. Bila tuan ni balik kan, yang bawa kereta tadi pula tak sampai nak repair pula, ataupun mungkin dia nak repair, duit pula tak ada. Jadi dia pun comel ni tuan-tuan, comelnya. Yang tuan punya kereta belum tanya tu dah, dia belum tanya dia kereta kat mana, tapi yang telah merebehkan kereta tadi, dia pun dah comel tuan-tuan, tak tahu arah hidup dia. Dia bagilah alasan macam-macam. Sedang kereta orang tu dah rebeh dah. Orang tu nak pakai balik. Baik tuan-tuan, Nabi SAW pernah bersabda, "Iza aradal amru fadha' yadaka ala sadrik, fa innal qalba yahsunu lil halal wa yattarid lil haram." Nabi SAW bersabda, apabila seorang tadi nak melakukan satu pekerjaan, maka naklah meletakkan tangannya di dada, letakkan tangan dada. Maka sesungguhnya hati kita akan tenang apabila suatu benda yang kita buat itu halal, dan hati kita menjadi gemetar apabila satu benda kita dah buat itu haram. Itu kalau orang ada iman dalam dirinya. Kalau orang tak ada iman, letak tangan macam mana pun dekat hati, macam tu je dah.
Tak ada bondo tu kan, tak ada rasa apa-apa tu. Halal ke haram pun sama je bagi dia. Tapi orang yang beriman pada Allah, yang bersifat orang kata tawaduk, zuhud kepada Allah, takut terjerumus benda-benda haram ni, sikit saja tuan-tuan dia terbuat benda yang tak elok, maka hatinya akan jatuh gementar, takut terjerumus dalam benda yang lebih haram ataupun lebih teruk lagi. Masya Allah. Baik. Kemudian mintalah fatwa hati kau. Hati boleh jadi fatwa. Kemudian pada hadis wabisah yang tersebut, Rasulullah SAW menerangkan pula kepadanya sewaktu dia datang bertanya tentang kebaikan dan juga dosa, dan tanda-tandanya kepadanya dikatakan istafti qalbak. Dia kata istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati kau. Jadi hati tuan-tuan boleh jadi fatwa. Okey, hati boleh jadi fatwa untuk memutuskan satu benda tadi, sama ada kita nak buat ke tak nak buat. Setelah kita mendengar pendapat orang, pendapat si A kata macam ni, kata si B macam ni, kata C macam ni, kita pun dah warning kepala mana satu pendapat nak ambil. Jadi last-last tuan-tuan, kita tanyalah kat hati kita lah. Tepuk dada, tanyalah iman kita kan. Sila kita tepuk dada, tanya iman kita. Kita nak buat ke tak nak buat? Nak teruskan ke ataupun tak nak teruskan niat kita tadi? Macam tu. Kalau benda tu haram, benda tu tak sepatutnya kita buat, maka kita akan gementar lah. Tapi kalau benda tu benda baik kan, insya-Allah hati kita akan tenang kalau satu benda kita dah buat tadi. Baik. Jadi Nabi SAW bersabda, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hati kau. Kemudian Rasulullah menjelaskan tanda kebaikan dan kejahatan dan dosa yang dapat diketahui daripada gerakan hati sebagaimana diterangkan dalam hadis itu. Baik, mintalah fatwa hati. Yang dimaksudkan ialah bertanya dan mengambil ketetapan sikapnya dalam suatu perkara yang tidak tentu dan tidak terang hukumnya, ataupun dalam perkara syubhat-syubhat yang masih diragukan halal haramnya. Kerana hati seorang dalam menghadapi perkara yang seperti ini, menurut kebiasaannya merasa puas dan tenteram kiranya perkara itu baik, tidak ada dosa. Sebaliknya dia ragu dan gelisah jika perkara itu tidak baik atau dosa, atau juga masih sama-sama hukumnya. Apa tak? Tapi orang beriman cakap tadi, orang ada iman dia akan rasa macam tu. Orang tak ada iman kan, hati golap, dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa apa-apa. Kan? Orang hati golap, dia tak rasa apa-apa. Dia kalau boleh dia nak buat benda lagi, dia nak teruskan benda tak elok tadi. Kita bagi nasihat macam mana pun tuan-tuan, macam tu je dah. Tak berubah juga ada sikap perangai dia. Benda yang buruk tu tetap juga dia buat. Tetap. Minum arak ataupun berjudi. Kalau orang tu dah kaki judi, kita buat cakap macam mana pun dia terus berjudi juga. Orang kaki nombor kan, kita dah marah kat dia dah, kau jangan beli nombor, takkan menang dah, takkan kono nombor ni dah, duit habis. Tapi disebabkan dia dah memang kaki nombor kan, dia punya hati itu dah kolap tuan-tuan, susah nak cakap. Kita marah macam mana pun tuan-tuan, tetap juga dia beli nombor. Tetap juga dia beli nombor tuan-tuan. Kono tak kono tak tahu je lah. Tapi biasa tak kono lah, susah nak kono kan, macam tu. Kalau kena pun tak berkat lah duit dia. Contohlah kono lah sejuta kan, sejuta tu sekejap je, berapa minit second kan habis dah duit dia. Macam tu. Betul berhutang sana hutang sini, nak kena bayar hutang lagi. Macam tu. Baik tuan-tuan, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud bahawa al-ismu hazzaru. Al-ismu hazzarul qulub. Nampak? Al-ismu hazzarul qulub. Dosa itu menggoncangkan hati. Nampak?
dosa itu menggoncangkan hati kita. Hati itu tergoncang. Goncang tahu kan? Hati itu tergoncang. Gitu. Jadi hati adalah pedoman atau pengukur bagi menentukan satu perkara yang dihadapi oleh seseorang. Kerana dari isyaratnya atau penunjuknya kepada yang baik dan kepada yang tak baik dapat dijadikan pegangan yang kukuh, sekalipun fatwa orang lain yang bertentangan dengan dia. Apa dah? Walaupun orang mengeluarkan fatwa benda tu boleh ke tak boleh ke, tapi dia tetap pada hati dia lah. Kalau hati kata dia tak baik, tak baik. Kalau kata dia baik, dia tetap dengan baik. Macam tu. Walaupun orang sekitar menyatakan, ulama' memfatwakan kata boleh, ataupun ulama' menyatakan tidak boleh. Tapi lah dia tanya kat hati dia sama dia nak buat ataupun tak buat. Itulah pemutus yang terakhir sekali tuan-tuan. Masya-Allah. Sementara itu ada pula hadis yang maksudnya sama dengan hadis tersebut. Iaitulah pada waktu Abu Sa'labah Al-Khawani minta kepada Nabi SAW supaya diterangkan kepadanya apakah halal baginya ataupun haram atasnya. Maka Nabi SAW menjelaskan kepadanya dengan menyatakan bahawa kebaikan mana yang halal ialah sesuatu yang tetap dalam diri dan tenang oleh jiwa dalam menghadapinya, dan dosa ialah sesuatu yang tiada tetap oleh diri dan tiada tenang oleh hati kerananya, sekalipun orang yang berfatwa telah memberikan fatwa pada dia. Sekalipun orang dah bagi fatwa pada dia, sama ada boleh pun tak boleh, dia tetap melakukan atas kecenderungan hati dia berdasarkan kepada iman lah. Iman dan petunjuk pada Allah Ta'ala. Okey, jadi dimohon daripada Allah Ta'ala. Kan solat hajat kan kita digalakkan solat hajat. Kalau Allah Ta'ala dah bagi petunjuk pada kita, kita kena buat, kita buatlah. Sebab apa? Kita dah mohon petunjuk pada Allah Ta'ala. Ataupun seorang itu buat sembahyang istihara. Sembahyang istihara kan, seorang ni biasanya kalau kita dibagi 2 pilihan atau 3 pilihan yang baik, ada 3 pilihan yang baik, mana satu pilihan kita nak buat. Kan Islam menggalakkan kita sembahyang istihara. Jadi kalau seandainya Allah Ta'ala menentukan pilihan yang pertama, kita pilihlah yang pertama. Ataupun menentukan pilihan yang ketiga, kita pilih yang ketiga. Walaupun dalam hati kita mungkin lebih cenderung kepada pilihan yang pertama, tapi pilihan Allah Ta'ala yang ketiga, kita pilih yang ketiga lah. Macam tu. Mana kecenderungan hati kita tadi hasil daripada orang kata kita mohon petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kadang petunjuk ni datang dalam mimpi tuan-tuan. Dalam mimpi. Kadang tak datang dalam mimpi, tapi kecenderungan hati kita tu buat macam mana? Ke mana cenderung kita? Kadang dalam mimpi pun ada yang berlaku juga datang. Kalau kita buat sembahyang istihara lah. Baik, kemudian waktu Wailah bin Al-Aqsa berkata kepada Rasulullah SAW, berikan padaku satu fatwa tentang satu perkara sehingga aku tidak lagi bertanya kepada seseorang sesudah engkau. Maka Nabi SAW pun berkata kepadanya, mintalah fatwa pada diri engkau sendiri. Kataku, bagaimana yang demikian ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, engkau tinggal apa yang meragukan engkau kepada apa yang tiada meragukan engkau, sekalipun telah fatwa oleh engkau oleh sekian orang yang mengeluarkan fatwa. Kataku lagi, bagaimana yang demikian? Jawabnya, letakkan tangan engkau di atas hati engkau tadi. Kan saya cakap macam tu, fadak yadaka ala sadrik. Dak yadaka ala sadrik, letakkan tangan engkau atas hati engkau. Bagaimanakah keadaan perasaannya? Kerana hati akan tenang kepada perkara yang halal dan tiada tenang pada benda yang haram. Kalau benda haram, hati tak tenang. Kalau sambung itu Ustaz, macam mana hati kita tolak betul? Sambung Ustaz, tak ada beza pun. Hati kita tolak lah tu. Kan? Dosa banyak lah tu. Kononlah banyak istighfar banyak lah. Dan juga mohon petunjuk Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, demikianlah keadaan hati dan jiwa seorang yang tugasnya adalah amal mustahak dalam menentukan suatu perkara yang diragu-ragukan atau dalam masalah yang tidak diketahui hukumnya.
Nampak tak? Kalau satu masalah tu tak tahu hukum dia, kita tak jumpa pun dah tanya orang tu, tanya orang ni sebagainya, kita macam tak ada kesimpulan hukum. Tak tahu sama ada nak buat tak buat. Jadi tanyalah diri kita lah sendirilah. Kalau benda tu ragu, jangan buat. Kalau tak ragu, teruskan buat. Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan sesuatu benda yang meragukan kepada satu benda yang tidak meragukan. Baik. Adapun dalam perkara yang sudah terang diketahui hukumnya berdasarkan dalil syarak, maka tiadalah lagi dikenaki meminta fatwa hati atau bertanya tentang bagaimana keadaannya. Tetapi itu sendiri mesti patuh kepada hukum Allah Ta'ala, sama hatinya rasa tenang atau tidak. Nampak? Jadi kalau benda dah memang dah sepakat ulama, kan, sepakat ulama menyatakan benda tu halal ke haram ke. Contoh zina haram, mencuri haram, merompak haram, betul tak? Benda yang memang dah fatwa haram dah, memang jelas. Dalam Quran pun haram menyatakan benda tu. Ini tak payah tanya kat hati lah. Tak payah tanya kat hati lah. Kena ikut tu, hati kita yang kena ikut. Hati kita kena ikut fatwa para ulama tadi yang menyatakan sama ada benda tu halal ataupun haram. Tegasnya seorang dalam mematuhi syarak yang dimudahkan. Misalnya seorang yang dibenarkan tiada puasa waktu dalam perjalanan ataupun dalam kesakitan, dan dia boleh sembahyang qasar ataupun jamak dalam perjalanannya, sekalipun dia tiada senang hati dengan hukum itu. Nampak? Sekalipun kita tak tenang hati dengan hukum boleh qasar, tak boleh qasar dan sebagainya, okey, kita kena juga qasar, kerana itu memang rosak kemudahan dalam Islam dah bagi kat kita. Kan, jamak je lah. Yang kau pergi sembahyang tamam tu buat apa? Nak juga buat 4 rakaat, nak juga buat orang kata 3 rakaat maghrib, nak juga buat orang kata yang boleh qasar 2 kan, sembahyang 4 jadi 2. Mana zuhur, asar, isyak. Zuhur, asar, isyak aja yang boleh kita qasar. Kan, maghrib boleh qasar tak? Tak boleh. Subuh boleh tak? Tak boleh. Jadi sembahyang 4 rakaat yang boleh kita qasarkan atau kita jamakkan, naklah kita buatlah benda tu. Itu rosak kemudahan Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang kita pergi sembahyang 4 rakaat juga, kenapa? Nampak? Misalnya seorang yang dibenarkan tiada puasa waktu dalam perjalanan atau dalam kesakitan, dan dia bolehkan qasar sembahyangnya dalam perjalanannya, sekalipun dia tiada senang hati dengan hukum itu. Kesimpulannya tuan-tuan, hendaklah menurut hukum yang ada nasnya, walaupun ada pendapat-pendapat lain yang bertentangan dengannya. Kerana tidak ada jalan lain bagi seorang yang beriman kecuali mesti mematuhi arahan dan juga perintah Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasul amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya bagi orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah Ta'ala telah memutuskan suatu hukum, ada lagi bagi mereka hak memilih urusan yang lain. Memilih urusan yang lain. Tak boleh lah. Satu benda tetap hukum, tetaplah. Macam tu. Boleh? Okey, sampai situ. Tanda sampai situ lah. Sampai ayat surah Azab ayat 36. Belakang tu ada lagi tu. Wallahu a'lam bishawab. Okey, kalau ada soalan, saya buka soalan. Kalau ada soalan. Yang tanya ni saya suami tapi kebaikan kita juga lah. Luar tajuk. Tajuk tapi kebaikan kita semua juga lah. Okey. Kalau kita nak buat satu korban anak buah, tapi dia anak buah tu dia berapa kecil, dia pelihara, dia berapa, dia ayah dia ni tak tahu di mana. Dia kalau lahir yang budak ni, ayah dia tak mana-mana pergi, cari tak tahu. Jadi sekarang ni nak dibuat dalam korban macam mana? Korban tu siapa? Anak buah. Korban tu anak buah.
Dia ada minta tak? Ha? Dia ada minta tak? Dia ada masuk nama tak? Dia masuk budak apa lagi dia pun lahir. Dia dah lahir. Tapi ayah dia dah nak minta ke ayah dia. Ayah dia tak tahu mana apa. Korban ke kekah? Korban. Korban. Ha. Untuk ayah dia ke untuk budak tu? Budak ni. Untuk budak tu. Anak buah ni. Okey. Kena ajar apa itu. Duit tu dia ambil daripada mana? Yang daripada apa lah. Daripada anak dia lah. Bagi duit tu. Bukan daripada ayah dia. Anak sendiri yang mengurangkan duit lagi beban anak buah ni. Ayah? Anak dia lah. Sekarang lah. Anak adik lah. Ya, duit tu duit siapa? Anak saya punya duit. Oh, anak. Anak punya duit korban untuk ni. Itu anak buah ni lah. Untuk anak buah tu. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah. Tapi sebaik-baiknya duit sendiri untuk korban ni itu yang terbaik. Tapi kalau ada orang nak sponsor kan, pun tak ada masalah juga lah untuk sponsor tadi. Mana dia bagi duit pada di mana dia gunakan, mana anak saudara gunakan duit sendiri kan, duit dia untuk anak dia. Duit anak sendiri lah. Boleh, tak ada masalah. Boleh ya? Sebab dia tak bekerja lagi kan, Ada betul juga. budak sekolah lagi. Tapi biasa jaranglah korban untuk budak sekolah, budak kecil lagi. Biasa korban untuk orang dewasa lah, biasanya begitu. Tapi tak salah juga kalau kita korban untuk niat korban untuk anak kita. Kan, alah budak, mana dia mampu, dia tak mampu, kerja pun tak ada kan, masih budak-budak lagi. Sama juga kalau anak kita masih sekolah kan. Anak kita masih sekolah, kita masukkan nama kan. Itu kan masukkan nama untuk anak kita yang masih sekolah pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling baik ialah duit daripada dia sendiri, hasil daripada usaha dia sendiri. Itu yang paling baik sekali. Tapi kalau kita bagi dia duit juga untuk dia beli, untuk masukkan satu bahagian untuk dia, kan biasanya korban tu kan 7 bahagian kan. Ya. 7 bahagian. Tak ada masalah juga. Boleh. Boleh ya? Boleh. Sebab ada yang kadang-kadang kata satu keluarga masuk untuk seekor lembu. Seekor lembu kan boleh share 7 orang. 7 orang kan. Jadi anak-beranak masuk semua dalam tu kan. Yang keluarkan duit siapa? Biasa bapak Anak-anak yang lain masih belum bekerja lagi. Mana dia orang tak ada duit. Kecuali kalau anak tu dah bekerja, dia ada duit. Dia akan bahagia, dia bayar untuk bahagian dia lah. Satu bahagian biasanya 600.5 kan. Sekarang kan satu korban 600.5 untuk satu bahagian lah. Dia nak masukkan nama dia sendiri sebab dia dah kerja, itu lagi elok. Tapi kalau seandainya anak kita tu belum bekerja, pun masih sekolah lagi ataupun masih budak lagi, pun boleh juga. Tapi nanti kalau dia dah besar, macam budak tadi dia masih kecil. Kalau dia dah besar, dia digalakkan buat lagi untuk diri dia sendiri. Itu yang paling baik. Sebab ini orang sponsor dia. Nanti kalau besok kalau dia dah besar, dia dah bekerja, kan, dia sendiri yang keluarkan duit untuk diri dia sendiri. Itu adalah yang paling baik sekali. Betul tak? Paling baik sekali. Jadi tak ada masalah lah. Boleh lah. Tak ada masalah lah tuan. Mana orang lain yang keluarkan duit, kan, dia bagi pada si itu, kau gunakanlah duit ini untuk korban dan sebagainya kan. Untuk masuk bahagian kau untuk korban, tak ada masalah. Jatuh. Tapi besok kalau dia dah besar, dia dah ada duit, dah bekerja, dia masuk balik nama dia, tak ada masalah. Jatuh. Itu yang paling afdal lah. Jatuh. Sama juga kalau orang pergi haji kan, orang pergi haji, budak-budak pergi haji, ikut mak bapak dia pergi haji, dia tak ada duit. Yang sponsor siapa? Mak bapak yang sponsor, mak dia yang bagi duit, masukkan nama dia kan, dapatlah pergi haji. Sah tak haji dia tu? Haji dia tetap sah.
Kan? Tapi yang afdalnya kan waktu dia dah balik dia makan, itu yang paling afdal dia. Itu sebabnya bila dia besar besok, dia digalakkan pergi lagi. Memang daripada duit dia sendiri. Macam tu. Boleh? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sariqa wa lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala ta'rifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum.